Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-badru duja wa sirajul munir, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-11 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah mereka dari golongan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik untukmu, dan setiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan orang-orang yang mengambil bahagian yang besar dalam menyiarkannya di antara mereka, maka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan juga di hari akhirat. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan ayahanda pengacara majlis, yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan hajjah, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah buat pertama-tama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah. Dengan izin daripada Allah, pada malam ini masih lagi diberi peluang dan juga kesempatan untuk kita terus hidup dan juga meneruskan segala tanggungjawab yang telah diberikan di dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi kekuatan buat kita semua
dalam menjunjung dan juga melaksanakan segala amanah dan tanggungjawab di dalam hidup ini, yang mudah-mudahan akhirnya ianya boleh menjadi penyelamat buat kita semua, dan juga boleh menjadi pembantu kepada kita di saat kita dibangkitkan di hadapan mahkamahnya pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Hadirin mukmin sekalian, malam ni saya menggantikan kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Rahim Nasir yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan jemaah di sini pada malam ini. Dan saya sampai di masjid ni sudah banyak kali singgah solat, tumpang bilik air, tuan-tuan. Dan ini kali pertama saya berkuliah di sini dengan menggantikan Al-Fadhil Ustaz Rahim Nasir. Mudah-mudahan hadirin mukmin sekalian, kita mengharapkan Allah Ta'ala memberikan kebaikan buat kita semua, insya-Allah. Hadirin mukmin sekalian, di saat dan ketika ini kita masih lagi berada di saat-saat yang sedih dengan melihat apa yang sedang melanda dunia umat Islam di seluruh dunia, dengan diuji oleh Allah pelbagai bentuk ujian dan juga musibah, termasuklah apa yang sedang berlaku dan melanda di dalam negara kita sendiri, yang kita mengikut perkembangan daripada semasa ke semasa. Antaranya berkaitan dengan musibah banjir yang masih lagi belum berakhir, tuan-tuan. Walaupun boleh dikatakan kebanyakan tempat yang asalnya telah ditenggelami air, alhamdulillah hari ini air dah mula turun ataupun surut. Tetapi masih ada lagi sebahagian daripada tempat dan juga kawasan yang baru saja dinaiki oleh air. Antara yang paling terbaru di Temeloh Pahang, tuan-tuan. Walaupun banjir baru-baru ni, Temeloh antara kawasan yang teruk sehingga mengakibatkan bandar Temeloh boleh jadi lumpuh. Dan yang terbaru dalam tempoh sehari dua ni, apabila air sungai Pahang surut, air sungai Semantan pula naik, menyebabkan mereka yang tinggal di kawasan Lancang sampailah ke atas. Mereka terpaksa berhadapan dengan keadaan banjir pada ketika ini. Dan sudah mula ramai yang telah dipindahkan di pusat permindahan sementara waktu. Jadi hadirin mukmin sekalian, apabila berlaku musibah yang sebegini dan kita mungkin menyaksikan, di kalangan kita mungkin sudah terlibat pergi dalam misi kemanusiaan, menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga untuk membantu mereka di sana, maka dapat kita tafsirkan bahawasanya banjir yang berlaku pada kali ini agak luar biasa di kebanyakan tempat dan juga negeri, antaranya negeri Kelantan. Ada yang hilang ahli keluarga, ada yang hilang tempat tinggal, rumah hanya tinggal anak tangga dan tiang-tiang sahaja. Ada yang hilang binatang ternakan, ada yang hilang kenderaan. Dan ini adalah sebahagian daripada ujian daripada Allah. Sesungguhnya sifat hamba ni, tuan-tuan, kata ulama, manusia ini susah untuk bertemu dengan Allah. Manusia susah nak jumpa dengan Allah apabila mereka berada di dalam keadaan senang.
Apabila Allah Ta'ala tak datangkan ujian dalam hidup, sama ada dengan kesempitan, sama ada Allah Ta'ala tak datangkan ujian sakit, ramai di kalangan manusia dia terlalu mudah untuk lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia, apabila Allah Ta'ala datangkan ujian dalam hidup mereka, dengan apa bentuk sekalipun, ujian sama ada berkaitan dengan susah dalam hidup, kesempitan di dalam hidup, didatangkan sakit dalam hidup, menyebabkan manusia terlalu cepat dan mudah mencari akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah di antara hikmah mengapa dan kenapa Allah Ta'ala datangkan ujian di dalam hidup manusia. Supaya apa? Supaya manusia kenal Allah, supaya manusia makin dekat dengan Allah, supaya manusia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada manusia, tuan-tuan, di saat dia senang dia lupa Allah, dan waktu susah pun dia tetap lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di kalangan mereka yang ceritakan baru-baru ni, bila mana mereka pergi membantu misi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di beberapa tempat dan kawasan, dan termasuklah saya sendiri ada pengalaman baru-baru ni. Bila saya turun di satu perkampungan di sekitar Temeloh ni, tuan-tuan, yang mana kawasan mereka 6 hari rumah ditenggelami oleh air. Bila sampai di satu perkampungan di sana, bertemu dengan seorang pakcik yang merupakan masyarakat, orang kampung. Dia mengadu kepada kita, tuan-tuan. Dia sebut, "Ustaz, pertama sekali bila Allah Ta'ala datangkan musibah banjir ni, nak tak nak, saya reda dan saya terimalah apa yang Allah Ta'ala berikan. Cuma yang saya sedihnya, Ustaz, di kampung kami ni boleh dikatakan 90% rumah masyarakat yang berada di kampung ini dinaiki oleh air, melainkan hanya lebih kurang 4 ke 5 buah rumah sahaja yang tidak dimasuki oleh air. Maknanya majoriti masyarakat kampung ini dipindahkan di pusat permindahan sementara. Masjid pun dinaiki oleh air. Jadi kata pakcik ni, yang saya sedihnya, Ustaz, dalam tempoh kami duduk di pusat permindahan ni, dekat 2 kali Jumaat, orang kampung di sini tak buat solat Jumaat. Sedangkan ada surau di pusat permindahan, surau yang cukup besar. Sekalipun tidak ada surau, dewan sekolah pun besar, tapi solat Jumaat tidak dibuat, Ustaz. Bukan kata setakat solat Jumaat, solat 5 waktu. Apabila Bilal azan, yang datang solat berjemaah boleh kira dengan jari je, Ustaz. Yang lain dia boleh duk sembang, makan, minum. Kalaulah yang kata solat lewat tu tak apa, ni ada tak solat terus, tuan-tuan. Nak sebut apa, tuan-tuan? Ada setengah manusia, waktu dia senang dia lupa Allah, waktu dia susah pun dia lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang macam ni kita nak takrifkan macam mana, tuan-tuan? Kita bimbang. Mereka jadi sebegini disebabkan Allah Ta'ala sudah kunci ataupun matikan hati mereka. Dan ini adalah sebahagian daripada musibah yang pernah melanda zaman kita pada hari ini. Dan kita kena ingat, tuan-tuan, bila sebut musibah dan ujian, jangan kita duk rasa ujian musibah ni adalah hanya berlaku di zaman kita. Akan tetapi sahabat Nabi SAW pernah jelaskan kepada kita, sesungguhnya musibah dan ujian ini ada sejarahnya. Antara sejarah musibah dan ujian, kata sahabat, yang pernah melanda dunia Islam satu ketika dahulu, yang pernah melanda kami, kata sahabat, tidak lain dan tidak bukan, dan inilah musibah yang kami rasa begitu berat untuk kami terima pada ketika itu, iaitu di saat wafatnya Nabi SAW. Apabila sahabat dapat berita Rasulullah wafat meninggalkan mereka, bagi mereka inilah ujian yang cukup besar yang terpaksa mereka hadapi pada ketika itu, sehingga menyebabkan, kata ulama,
apabila berita kewafatan Nabi ini sampai ke telinga kebanyakan di kalangan para sahabat, maka lahirnya beberapa kumpulan di kalangan manusia pada ketika itu. Kumpulan yang pertama, tuan-tuan, yang bukan sahaja tidak mampu menerima berita kewafatan Nabi, akan tetapi pada masa yang sama menyebabkan mereka keluar daripada Islam ataupun disebut sebagai murtad. Kerana golongan yang pertama ini, mereka tidak memahami konsep kehidupan para Nabi dan juga Rasul Allah. Telah datang dan berlalu sebelum daripada Rasulullah ramainya para Nabi Allah, di mana mereka dibangkitkan oleh Allah, kemudian mereka dimatikan kembali bertemu dengan Allah. Demikianlah perkara yang sama turut dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi golongan yang pertama ini, mereka tak boleh nak terima hakikat dengan mengatakan kalau benarlah Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka sudah tentu Muhammad ini dia tak boleh meninggal dunia. Menyebabkan apa? Akhirnya mereka murtad, keluar daripada ajaran Islam. Ada pula golongan yang kedua, yang kebanyakannya terdiri di kalangan sahabat Nabi sendiri, yang juga tak boleh nak menerima berita kewafatan Nabi. Akhirnya mereka ini apabila mendapat berita kewafatan Nabi, lalu mereka memberi ancaman. Antaranya ucapan yang masyhur yang pernah disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Kalaulah orang lain nak mati tak apa, tapi janganlah Rasulullah, kerana kami masih lagi tidak puas untuk hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Umar lagi, sesungguhnya Rasulullah tidak meninggal dunia, tetapi sebaliknya Nabi sedang naik ke langit menghadap Tuhannya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan kata Sayyidina Umar lagi, barang sesiapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, nescaya pedang yang berada di tanganku ini akan aku penggal leher mereka kesemuanya. Akhirnya sidang jemaah sekalian, suasana yang begitu genting pada ketika itu, suasana yang huru-hara pada ketika itu, akhirnya berjaya ditenangkan dengan datangnya seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar bila mana mendapat berita wafatnya Rasulullah, lalu terus bergerak menuju ke rumah putrinya Aisyah. Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas pangkuan putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apabila sebaik melangkahnya ke dalam rumah putrinya, lalu Sayyidina Abu Bakar melihat jasad Nabi yang sedang kaku berada di dalam pembaringan, yang ketika itu berbantalkan peha kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka apabila melihat keadaan sahabat, ada yang menangis, terus menangis, ada yang duduk tidak mampu berkata apa-apa. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengungkapkan ucapan yang masyhur, ucapan yang selalu dibacakan kepada kita, terutamanya bila kita duduk dalam bulan Rabiul Awal ini. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, wahai sahabatku sekalian, barang sesiapa yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat, berlalu, meninggal dan bertemu dengan Allah. Adapun barang sesiapa yang menyembah akan Allah, ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha hidup dan selama-lamanya tidak meninggal ataupun tidak mati. Dengan ucapan Sayyidina Umar ini menyebabkan sahabat akhirnya mampu menerima kenyataan akan wafatnya Rasulullah, termasuklah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan inilah adalah musibah yang paling besar, kata sahabat, yang pernah melanda dunia Islam satu ketika dahulu. Adapun musibah yang kedua, kata sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang pernah melanda dunia Islam selepas daripada kewafatan Nabi, iaitu tidak lain dan tidak bukan apabila terbunuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu.
ketika mana zaman Sayyidina Umar diangkat menjadi khalifah. Sayyidina Umar di antara khalifah yang mula-mula sekali mengakhiri kehidupannya ataupun meninggal dunia akibat beliau telah dibunuh. 4 orang khalifah dalam Islam, bermula dengan Sayyidina Abu Bakar, berakhir dengan Sayyidina Ali. Kata ulama, hanya seorang sahaja di kalangan khalifah yang meninggal dunia disebabkan jatuh sakit, Sayyidina Abu Bakar. Adapun 3, Sayyidina Umar, Uthman dan juga Ali, mengakhiri kehidupan beliau kerana disebabkan beliau dibunuh oleh musuh Islam pada ketika itu. Kata sahabat, musibah yang kedua dalam sejarah Islam yang pernah dialami oleh kami pada satu ketika dahulu selepas daripada wafatnya Nabi, dan yang keduanya terbunuhnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kata ulama, dia di antara sahabat Nabi yang agak lama memimpin kerajaan Islam selepas daripada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman diangkat menjadi khalifah, sempat mentadbir wilayah Islam menghampiri tempoh 12 tahun. Adapun Sayyidina Umar ni tuan-tuan, ulama sebut menghampiri tempoh 10 tahun lebih. 10 tahun ni tuan-tuan, kalau istilah zaman kita hari ni, 5 tahun sekali, maknanya sempat 2 kali pilihan raya umum, 5 tahun sekali tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar ni tuan-tuan, walaupun kalau kita lihat dari sudut fizikal dia, dari sudut perwatakan dia, memang Sayyidina Umar ni sahabat yang cukup garang. Memang dia sahabat yang cukup tegah tuan-tuan, menyebabkan ada setengah di kalangan mereka tak selesa apabila nak bermuamalah dengan Sayyidina Umar. Sehinggalah ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, zaman Sayyidina Abu Bakar, sebelum dia wafat tuan-tuan, dia ambil keputusan untuk membuat pelantikan lebih awal. Siapakah yang akan ganti tempat dia sebagai khalifah? Dia tak nak suasana berlaku sebagaimana hari ketika mana wafatnya Nabi. Sebab di hari wafatnya Nabi ni tuan-tuan, sahabat terpaksa dan tidak ada pilihan. Mereka terpaksa dipecahkan kepada 2 kelompok. Satu kelompok yang diketuai oleh Sayyidina Ali. Apa tugasannya? Menguruhkan jenazah Nabi untuk dikebumikan. Adapun satu kelompok lagi, kelompok yang kedua, yang telah diarahkan pergi ke mana? Saqifah Bani Sa'idah, diketuai sendiri oleh Sayyidina Abu Bakar. Dengan tujuan apa? Buat pemilihan pelantikan siapakah yang akan menggantikan tempat Nabi apabila Nabi telah wafat. Menyebabkan apa? Sahabat yang pergi ke Saqifah Bani Sa'idah ni, mereka rasa cukup kecewa tuan-tuan, kerana mereka tak sempat nak memberi penghormatan yang terakhir di saat wafatnya Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak nak suasana yang sama berlaku bila mana wafatnya beliau nanti, lalu beliau membuat keputusan melantik siapa? Bila aku wafat nanti, aku putuskan Sayyidina Umar lah sebagai pengganti tempat aku sebagai khalifah. Bila Sayyidina Abu Bakar buat keputusan ni tuan-tuan, maka timbullah pro dan kontra. Sebahagian besar dan majoriti di kalangan sahabat penduduk Madinah sokong dengan keputusan Sayyidina Abu Bakar melantik Sayyidina Umar bakal pengganti beliau nanti. Adapun ada sebilangan kecil di kalangan mereka yang tidak menyokong dan tidak bersetuju tuan-tuan, dengan memberi beberapa alasan. Bukan kata mereka nak sangat membantah keputusan Sayyidina Abu Bakar, tapi mereka ambil kira beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan mereka sendiri pergi menghadap Sayyidina Abu Bakar dengan mengatakan, ya Abu Bakar, bukan kata kami nak sanggah keputusan yang kamu buat, tetapi kami ambil penilaian dalam beberapa perkara. Antaranya kata mereka dalam satu ungkapan yang cukup masyhur, ya Abu Bakar, ataraka lana rajulan qasiyan, ataraka lana rajulan qasiyan qalb. Wahai Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar,
adakah kamu akan tinggalkan kepada kami seorang lelaki yang hatinya begitu keras, yang akan menggantikan tempat kamu sebagai khalifah selepas daripada ini? Diisyaratkan Umar ni hatinya keras sebagai Sayyidina Umar ni orang yang cukup garang. Bimbang dengan perwatakan garangnya Sayyidina Umar ini menyebabkan susah orang nak bermuamalat dengan dia bila mana dia diangkat menjadi khalifah nanti. Tetapi sejarah membuktikan, tuan-tuan, orang yang bernama Sayyidina Umar ini telah menyaksikan di zaman kepimpinan beliau dalam tempoh hampir 10 tahun lebih, zaman Sayyidina Umar di antara zaman kegemilangan Islam. Di zaman Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, kata ulama, bagaimana empayar Islam makin hari makin meluah dan makin membesar. Di zaman Sayyidina Umar lah Rom dan Parsi berjaya ditawan, dan di zaman kepimpinan Umar lah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa berjaya dimerdekakan oleh kumpulan Islam. Dan di zaman Sayyidina Umar, penganut Islam makin hari makin bertambah, menggambarkan hebatnya kepimpinan di bawah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun demikian fizikal Sayyidina Umar, walaupun demikian perwatakan Sayyidina Umar, tetapi kata ulama, Sayyidina Umar walaupun garang, tetapi hatinya begitu lunak dan matanya terlalu mudah untuk menangis. Garang, tuan-tuan, tapi hatinya tak keras. Hatinya cukup lembut dan lunak. Matanya mudah menangis, tuan-tuan. Diriwayatkan dalam cerita yang cukup banyak. Antaranya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh seorang manusia yang paling hampir dengan Sayyidina Umar. Siapa? Abdullah ibnu Umar, anak dia sendiri. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Tiap kali bapaku menjadi imam dalam solat, sekalipun aku duduk di saf yang belakang, apa kata Abdullah ibnu Umar, sudah pasti akan aku mendengar tangisan daripada bapaku di saat beliau menjadi imam. Demikianlah juga apa yang pernah diriwayatkan oleh seorang sahabat Umar. Satu hari ketika mana keluar bermusafir bersama dengan Amirul Mukminin, tiba-tiba melalui sebuah rumah. Penghuni dalam rumah sedang membaca Al-Quran, tuan-tuan. Lalu Sayyidina Umar berhenti daripada berjalan. Dan demikianlah juga diikuti oleh para sahabat, mendengar dan menghormati bacaan ayat Al-Quran yang sedang dibacakan. Sehinggalah penghuni rumah tadi membaca satu ayat daripada Suratul Mutaffifin, ayat yang ke-6 kalau tak silap saya. Apa kata Allah dalam surah ini? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan dibangkitkan di hadapan Allah, Tuhan sekalian alam. Apa kata sahabat bila ayat ini dibaca dan didengari sendiri oleh Sayyidina Umar? Tiba-tiba aku menyaksikan menitisnya air mata Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bila ditanyakan kepada beliau, Amirul Mukminin, mengapakah kamu menangis? Apa jawab Sayyidina Umar? Sesungguhnya aku menangis kerana aku cukup bimbang. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan aku mati dalam masa yang terdekat ini, aku bimbang amalan yang ada pada ketika ini tidak mampu menyelamatkan diri aku daripada terkena akan sambaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia namanya Umar. Walaupun garang, tetapi hatinya begitu lunak dan matanya mudah menangis. Hebat zaman kepimpinan Sayyidina Umar, tuan-tuan. Walaupun ulama sebut memimpin wilayah Islam yang cukup besar, tetapi orang yang namanya Umar adalah seorang pemimpin yang cukup zuhud, memakai pakaian yang bertampung di bahu kanan dan di bahu kirinya. Walaupun gitu cara pemakaiannya, negara yang dipimpin oleh Sayyidina Umar, kedudukannya cukup hebat dan kuat pada ketika itu. Beza dengan zaman kita hari ini, tuan-tuan. Kepimpinan banyaknya di kalangan dunia Islam hari ini. Pemimpinnya memakai pakaian yang cukup mahal, rumahnya harganya cukup mahal, kenderaannya harganya cukup mahal,
tetapi negara yang ditadbir oleh mereka tidak terlalu kuat. Inilah beza antara kita dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Sayyidina Umar ni tuan-tuan mati akibat dibunuh oleh siapa? Oleh Ghulam Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah dia bagus tuan-tuan. Dia ni sahabat Nabi. Cumanya dia ni ada seorang budak suruhan yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Penganut agama Majusi, agama menyembah api tuan-tuan. Kalau nak jumpa, nak kenal agama menyembah api ni, saki-baki masih boleh dilihat berada di bumi Iran. Abu Lu'lu'ah ni tuan-tuan, dia menyimpan perasaan dendam kepada Sayyidina Umar. Bermula kisahnya, satu hari dia datang bertemu Sayyidina Umar. Dia mengadu kepada Sayyidina Umar berkaitan dengan dia punya tuan dia, Mughirah ibn Syu'bah. Apa kata Abu Lu'lu'ah? Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, aku nak mengadu masalah berkaitan dengan tuan aku. Dia tidak berlaku baik kepada aku dan tidak menunaikan kebajikan kepada aku. Tolong ambil tindakan. Mendengar keluhan daripada Abu Lu'lu'ah, seorang yang kafir, bukan Islam, lalu Sayyidina Umar menjawab dia punya aduan dengan mengatakan, ittaqillah wa ahsin ila sayyid. Kamu kena bertakwa kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kamu punya tuan. Ini jawapan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar sendiri pada ketika itu memang dia bercadang nak bertemu dengan Mughirah ibn Syu'bah. Nak apa? Supaya betulkan keadaan. Tetapi bila mana Sayyidina Umar memberi jawapan sedemikian, Abu Lu'lu'ah tak puas hati tuan-tuan. Dia nampak jawapan Sayyidina Umar ni berat sebelah. Mentang-mentanglah aku ni tidak Islam, mentang-mentanglah aku ni bukan sahabat Nabi, apa yang aku adu dia buat tak tahu je tuan-tuan. Sehingga beliau mengungkapkan ucapan sebelum kita berhenti laluan azan. Apa kata Abu Lu'lu'ah? Ya si'a'adaluhu li kulli ahadin illa ana. Keadilan di bawah kepimpinan Sayyidina Umar ini dirasai oleh semua manusia, melainkan aku tidak merasai keadilan di bawah kepimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita beri laluan azan isyak.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik hadirin mukminin sekalian, 9:50, 9:48 gitu kita berhenti tuan-tuan. 8:45 sekarang, 8:50 saya berhenti, ambil 5 minit lagi. Baik hadirin mukminin sekalian, jadi Abu Lu'lu'ah bila dengar jawapan daripada Sayyidina Umar ni, dia rasa Sayyidina Umar ni memang berat sebelah pilih bulu tuan-tuan. Atas sangkaan dia, mentang-mentang aku ni bukan Islam, aku ni bukan sahabat dia, jadi bila aku mengadu, dia buat tak tahu je. Bahkan dia suruh aku takwa kepada Allah dan tetap buat baik kepada Mughirah. Jadi dia tak puas hati tuan-tuan, menyimpan perasaan dendam. Dan pada hari yang sama, Sayyidina Umar ni dia sengaja nak terus bercakap dengan Abu Lu'lu'ah. Bila dia nampak Abu Lu'lu'ah ni macam marah, tak puas hati dengan dia, lalu Sayyidina Umar tanya satu soalan tuan-tuan. Apa tanya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tanya, ya Abu Lu'lu'ah, aku difahamkan kamu ni cukup pandai membuat pisau tuan-tuan. Abu Lu'lu'ah antara kemahiran dia membuat pisau. Pisau bukan macam pisau yang kita guna potong dekat dapur ni tuan-tuan, tapi pisau yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Arab disebut sebagai khanjar. Pisau hok guna buat gaduh ni tuan-tuan, hok jenis mata apa, dia punya ujung mata dia begini, ataupun istilah kita orang panggil apa, macam kerambit apa, habis kurang begitulah tuan-tuan. Jadi dia tanya kepada Abu Lu'lu'ah, aku dimaklumkan kamu reti buat pisau ini. Apa jawab Abu Lu'lu'ah? Kata Abu Lu'lu'ah, akan aku mencipta sebilah khanjar, yang mana khanjar ini pasti akan diingati oleh penghuni daripada timur sampailah ke barat. Sayyidina Umar bila dengar ucapan Abu Lu'lu'ah, apa kata Sayyidina Umar kepada mereka yang berada di sekelilingnya pada ketika itu? Kata Sayyidina Umar, anak muda ini sedang mengugut aku. Anak muda ini sedang mengugut nak bunuh aku. Akhirnya Abu Lu'lu'ah membenarkan janjinya kepada Sayyidina Umar. Satu pagi tuan-tuan, ketika mana Sayyidina Umar menjadi imam pada solat fajar, pada rakaat yang pertama, ada riwayat yang mengatakan rakaat yang pertama selepas bacaan suratul Fatihah, Sayyidina Umar membaca surah Yusuf. Abu Lu'lu'ah dalam keadaan berdiam diri mencuri masuk ke dalam masjid, menghampiri Sayyidina Umar yang ketika itu menjadi imam, lalu membuat beberapa tikaman. Ada riwayat mengatakan 6 kali tikaman yang dia buat di perut Sayyidina Umar. Zaman itu tuan-tuan, masjid dia ada lampu tapi tidak terlalu banyak. Lampu ni tuan-tuan, walaupun ada lampu, cahayanya macam gelap-gelap. Zaman dulu orang mari ke masjid lebih ramai daripada lampu tuan-tuan. Zaman kita hari ni terbalik, lampu lagi banyak daripada yang mari solat di masjid. Masjid ni tak termasuklah tuan-tuan. Saya cerita di kampung saya dekat Jerantut. Jadi hadirin mukminin sekalian, menyebabkan mudah bagi Abu Lu'lu'ah mencuri masuk ke dalam masjid dan menghampiri Sayyidina Umar dan tikam Amirul Mukminin. Yang ketika itu sahabat yang duduk sah di belakang ni tak tahu apa-apa apa yang sedang berlaku di bahagian hadapan. Melainkan bila Sayyidina Umar asal membaca bacaan ayat Al-Quran, tiba-tiba senyap seketika, hak duk belakang ni cuma tegur subhanallah, subhanallah, subhanallah. Melainkan sahabat yang duduk di saf paling hadapan, mereka sedar apa yang sedang berlaku. Sayyidina Umar bila ditikam ni tuan-tuan, riwayat ulama sebut 2 ucapan yang keluar daripada lidah beliau.
Yang pertama sekali mengatakan Sayyidina Umar menyebut akalani kalb, anjing gigit aku. Yang kedua qatalani kalb, anjing bunuh aku. Kemudian dia jatuh daripada berdiri. Setengah riwayat kata pitam akibat pendarahan yang cukup banyak keluar daripada tubuh beliau. Bila dia jatuh ni tuan-tuan, Abdul Rahman ibn Auf menggantikan tempatnya menjadi imam bagi menyempurnakan solat fajar pada pagi itu. Apabila Sayyidina Umar berada di atas pangkuan sahabat, apa tanya Sayyidina Umar kepada sahabat, siapakah yang tikam aku? Apa kata sahabat yang melihat, sempat melihat kelibat Abu Lu'lu'ah? Lalu beliau menjawab kepada Sayyidina Umar, yang tikam kamu wahai Amirul Mukminin Ghulam Mughirah, iaitu Abu Lu'lu'ah. Apa jawab Sayyidina Umar tuan-tuan? Sayyidina Umar dia jawab amat berbeza. Kalau kita duduk di tempat Sayyidina Umar, mungkin berbeza juga jawapan kita. Kita bukan kata tikam, orang curi selipar kita pun habis kita sumpah tuan-tuan. Sayyidina Umar jawab apa? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati biyadi rajulin yadda'i ilal Islam. Aku bersyukur kepada Allah kerana tidak menjadikan kematian aku terletak di tangan seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai seorang Islam. Dengan makna kata yang lain, bersyukurnya Sayyidina Umar kerana yang bunuhnya adalah orang kafir, bukan orang Islam. Dan Sayyidina Umar tidak meninggal dunia di masjid pada hari yang sama, tetapi sempat dibawa balik pulang ke rumahnya. Bila sampai di rumah tuan-tuan, dalam keadaan perutnya, tubuhnya ditikam dengan banyak kali tikaman. Apa kata sahabat seelok tibanya Amirul Mukminin di rumah? Antara benda yang mula-mula sekali Sayyidina Umar buat dan minta izin daripada kami, iaitu aku nak solat subuh, nak menyempurnakan solat subuh aku. Yang pagi tadi tak cukup satu rakaat, nak solat subuh semula tuan-tuan. Itu di saat 6 kali tikaman tuan-tuan. Fikir semayang lagi tuan-tuan. Kita ni Allah Ta'ala bagi sakit lutut sikit, bagi garuk sikit tuan-tuan, cuti terus, tak solat terus tuan-tuan. Sampai kesudah tak ganti-ganti solat kita. Baru sakit kepala lutut, belum hak jenis kecil manis, hilang kaki dua-dua, rasa cuti terus selama-lamanya solat tuan-tuan. Itu beza kita dengan Sayyidina Umar. Akhirnya tuan-tuan, meninggal dunianya Sayyidina Umar, wafatnya Sayyidina Umar, gugur syahidnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dan yang terakhir kita sebut sepintah lalu, kata sahabat muslim yang melanda dunia Islam, iaitu terbunuhnya Sayyidina Osman. Sayyidina Osman juga meninggal dunia selepas hampir 12 tahun memimpin. Beliau dibunuh oleh siapa? Golongan pemberontak. Cuma beza kematian Umar dengan Osman, Sayyidina Osman dibunuh oleh kelompok yang dakwa dia Islam, yang dakwa mereka sayang kepada Islam, bantu perjuangan Islam, nak tolong Islam, kasih kepada Islam. Tapi pada masa yang sama, mereka lah juga yang membunuh Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Umar yang bunuh dia, jelas-jelas orang itu kafir, memang bukan Islam. Dan inilah musibah yang pernah berlaku dalam sejarah Islam, menunjukkan kepada kita musibah dan ujian bukan baru berlaku di zaman kita, tetapi mereka yang telah berlalu, yang datang sebelum daripada kita, telah diuji oleh Allah dengan ujian yang jauh lebih besar dengan apa yang pernah kita hadapi pada ketika itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesabaran kepada kita dan buat mereka yang sedang diuji pada ketika ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah mereka miliki sebelum. Dari musibah banjir ni tuan-tuan, teruslah menyumbang menggunakan saluran yang ada di hadapan mata kita, dan kita yakin
mereka yang terlibat dalam musibah banjir baru-baru ini, masih banyak lagi keperluan yang mereka perlukan. insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak sumbangan yang kita hulurkan sebelum ini dan akan datang dapat meringankan kesusahan dan meringankan bebanan mereka pada ketika ini, insya-Allah. Jadi hadirin mukminin sekalian, cukuplah sekadar itu sahaja. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati pertemuan dan juga menambahkan kefahaman buat kita semua, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullah